Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala mabsi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pernah satu ketika Nabi SAW bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berjalan di kota Madinah, dan di waktu itu Madinah dipenuhi dengan kebun-kebun kurma. Sedang mereka berjalan, dan di waktu itu Nabi sedang menekan tokat yang diperbuat daripada pelepah tamar. Sedang mereka berjalan, mereka menemui sekumpulan Yahudi yang di waktu itu sedang berbual-bual berbicara perihal suatu perkara. Semakin Nabi dekat dengan mereka, maka salah seorang daripada mereka berkata, tas'alu, yang ditanyakan kepada Nabi SAW perihal yang mereka bincangkan. Sebahagian daripada mereka mengatakan, wala tas'alu, jangan kamu tanyakan dia, nescaya nanti dia akan berikan satu jawapan yang akan menyakiti hati kamu. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka mendekati Nabi SAW lalu bertanya, ya Aba Qasim, wahai Aba Qasim. Yahudi dia tak panggil ya Rasulullah. Yang keduanya, biasa di kalangan Arab mereka tidak menyebut dengan nama, panggilan nama tak, dia memanggil dengan gelaran, ya Aba Qasim. Ma huwa ruh, wahai Aba Qasim, apa itu ruh? Maka di waktu itu Nabi SAW diam. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tahu bahawa baginda sekarang ini sedang didatangi wahyu. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang sangat rapat dengan Nabi SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud ini orang yang rapat, dia tahu saat-saat ketika Nabi didatangi wahyu. Nabi diam. Maka turunlah ayat. Allah Subhanahu wa taala kata, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal mengenai roh. Maka jawablah bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, dan tidaklah engkau wahai Bani Israel diberikan ilmu illa qalilan, melainkan sedikit je. Mendengar sahaja jawapan tersebut, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis tadi diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Pentafsiran daripada ayat tadi dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni Nabi pernah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, iaitu ketika dia kecil lagi, Nabi doakan, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah faqihkanlah Ibnu Abbas dalam agama. Memang Ibnu Abbas ni orang yang hebat. Kata Ibnu Abbas, ketika Nabi SAW menyampaikan firman Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah engkau diberikan apa jua ilmu melainkan sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya di kalangan Yahudi ni, dia telah berbahas sama mereka tentang mengenai roh. Kerana roh juga diceritakan bukan sahaja dalam Quran, bahkan juga diceritakan di dalam kitab-kitab mereka, yakni kitab Taurat. Mereka bahas roh ni gini, begini. Lalu mereka nak tahu, nak dapatkan kepastian, lalu dia tanya pada Nabi SAW. Maka bila mana turunnya ayat itu,
Rupanya ayat itu menempelak di kalangan Yahudi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Bahasa ni cantik, tapi kalau bahasa kita, kau cerita apa pun kau bukan tahu sangat. Macam itulah. Sembang je lebih. Tu. Jadi menyebabkan Yahudi ni rasa sentap. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu melainkan sedikit je. Jadi menyebabkan Yahudi sentap, tersinggung dengan firman Allah Ta'ala tadi. Orang Yahudi, dia memang bangga. Ada dua perkara yang dia bangga. Pertama, dia bangga dengan keturunan. Sebab daripada keturunannya lah maka lahirnya para nabi. Dan yang kedua, Yahudi ni bangga disebabkan mereka memiliki kitab Taurat. Mana tidaknya orang yang memahami tentang kitab Taurat, yang boleh membaca kitab Taurat, dianggap orang yang paling bijak di zaman itu. Kerana Taurat bukan sahaja menceritakan perihal apa yang pernah berlaku, tetapi juga Taurat juga menceritakan peristiwa yang bakal berlaku. Sehinggakan di kalangan Arab yang bukan Yahudi, apabila ada je masalah, mereka akan tanya kepada Yahudi. Mana Yahudi ni akan cerita benda-benda yang bakal berlaku. Mana hebatlah Yahudi ni, hebat. Ahli kitab, dinamakan ahli kitab kerana mereka ni membaca kitab dan digelarkan mereka orang yang bijak. Bila mana turunnya ayat wa ma utitum minal ilmi, tidaklah kamu diberikan apa jua ilmu illa qalila, melainkan sikit je, jadi menyebabkan mereka tersinggung. Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata, lalu Yahudi pun menjawab, wa kaif laqad utina Taurah wa man utiya Taurah utiyan khairan katsira. Macam mana pula, kata dia, bila Nabi bacakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberikan apa jua ilmu melainkan sedikit. Lalu mereka menjawab, wa kaif, macam mana pula, laqad utina Taurah, kami adalah satu bangsa yang diberikan kitab Taurat. Wa ma utiya Taurah utiyan khairan katsira, dan siapa yang diberikan wa man utiya Taurah, barang siapa yang diberikan kitab Taurat, maka dia diberikan kelebihan yang banyak. Sebahagian riwayat mengatakan dengan lafaz laqad utina hikmah, kami ni satu kaum yang diberikan hikmah. Hikmah tu adalah nama lain kepada Taurat. Taurat ni ada banyak nama. Selain daripada kitab Taurat disebut juga al-hikmah. Selain pada al-hikmah disebut juga al-zikri. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha min ibadiyas salihun, kata Allah. Sesungguhnya kami telah tetapkan di dalam kitab Zabur min ba'di dzikri, setelah diturunkan az-zikri. Zikri ni maknanya Taurat. Memang kitab Zabur diturunkan selepas Taurat. Annal arda yarithuha min ibadiyas salihun, sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Itu janji Allah Ta'ala. Dia tidak selamanya diperintah oleh orang yang zalim, kufur. Tak. Jadi zikir adalah nama lain kepada kitab Taurat. Maknanya bila nama tu banyak, menunjukkan dia istimewa. Begitu juga Al-Quran, Al-Furqan, dan macam-macam nama lagi. Al-Bayan, Al-Hikmah, semua. Bila namanya banyak, mana menunjukkan keistimewaan. Begitu juga bulan Ramadan dinamakan Syahrul Quran, dinamakan Syahrul Siyam, Syahrul Mubarak, menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi balik pada Taurat tadi, bila orang Yahudi mengatakan laqad utina Taurah, sesungguhnya kami adalah diberikan Taurat, wa man utiya Taurah utiyan khairan katsira, barang siapa yang diberikan kitab Taurat, dia memiliki kelebihan yang banyak, menyebabkan Nabi terdiam sekali lagi. Maka turun satu lagi ayat. Satu peristiwa turun dua ayat. Turun lagi satu ayat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Nabi. Mengatakan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfida li kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kana al-bahru midad, dan kalaulah lautan itu dijadikan sebagai dakwat, li kalimati rabbi, untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah?
Yang makna yang pertama, ahli tafsir kata kalimah itu maknanya nikmat. Kalaulah lautan itu dijadikan dakwat untuk menulis nikmat Allah. Dan sebahagian tafsir mengatakan ilmu. Kalimah itu merujuk kepada ilmu Allah. Dan kalaulah lautan itu dijadikan dakwat untuk menulis ilmu-ilmu Allah, lanafidal bahr, nescaya akan habis keringlah lautan tersebut, qabla an tanfidali kalimatu rabbi, ilmu Allah itu habis ditulis, walau ji'na bimithlihi madada, meskipun kami datangkan selautan lagi sebagai dakwat. Maknanya tidak akan boleh nak tulis. Apabila kita sebutkan bahr, yakni lautan, ada beza lautan dengan laut. Kalau laut tu mungkin dia tak besar. Contohnya di Selat Melaka, PD. PD tu mandi laut juga, kan. Tapi bila disebut lautan, dia ada satu laut yang lepas, ataupun dipanggil samudra, lepas. Bila lautan tu dia ada jurang pula. Bahkan ada jurang yang terdalam, jurang Mariana yang terletak berdekatan dengan Filipina. Jurang yang orang pun tak tahu berapa dalam jurang tu. Jurang yang terdalam dalam dunia, terlalu luas. Bahkan bumi yang luas ini pun 2/3 adalah lautan. Itulah dia, lautan yang terlalu luas. Itu kalau dijadikan dakwat ni banyak mana yang kita nak pakai, nak tulis ni? Tak banyak, sikit je. Tapi nak tulis, nak digunakan, kalau lautan dijadikan sebagai dakwat, nak tulis banyak mana? Terlalu banyak. Ditambah lagi sama, itu pun tak mampu nak menulis tentang ilmu yang ada pada, dibandingkan ilmu yang ada pada manusia, makhluk. Apalah sangat kitrah ni, qatrah ni maknanya setitik daripada embun. Bahkan kalau nak himpunkan semua makhluk-makhluk, manusia campur jin, campur malaikat lagi, nak dibandingkan ilmu Allah, tidak terbanding. Demikianlah apa yang Allah nak bandingkan, Allah nak misalkan perbandingan ilmu Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ada pada manusia. Bila menyebut saja dengan bahr, ilmu Allah ini disebut dengan lautan ataupun disebut samudra, Ustaz ingin membawa kepada tuan-tuan menekuni satu buku yang bertajuk Samudra Al-Fatihah, yang dikaryakan oleh Kiai Haji bin Arifin rahimahullah ta'ala, seorang tokoh daripada Indonesia. Beliau menulis buku, beliau dilahirkan pada tahun 1917 dan beliau menulis buku ini pada 19 Julai 1965 dan diterbitkan di Singapura oleh Pustaka Nasional pada tahun 1975. Tulis 65, terbit 75. Dan dijual di Malaysia sekitar 1980-an dan mendapat sambutan. Lambatlah maknanya dari segi tahun 1965, 75, 85 katakan. Hampir 20 tahun sampai di Malaysia dan mendapat kira bestseller lah di waktu itu. Kalau kita tanya pada tokoh-tokoh lama, adakah mereka pernah membaca buku Samudra Al-Fatihah ini? Jawapannya ya. Tokoh-tokoh lama, tanya di Nusantara ni, mereka baca dan mereka mendapat manfaat yang begitu banyak daripada buku ini. Meskipun beliau bukanlah nama besar seperti Buya Hamka yang menulis puluhan buku, bahkan tafsirnya saja sudah berjilid-jilid, tetapi Kiai bin Arifin ini bukunya dibaca orang. Antara buku yang terkenal ialah Mengenal Tuhan, Hidup Sesudah Mati, dan antara yang paling mendapat liputan ialah Samudra Al-Fatihah. Ustaz tak pasti buku ini ada atau tidak di sini ataupun di Malaysia ini jual lagi ke tidak. Kerana Ustaz memiliki buku ini pun bukan Ustaz yang beli, tetapi arwah bapa Ustaz yang beli
bila kita kemas balik library, terjumpa pula buku ni. Jadi sebab itu Ustaz nak mendiskusikan pada waktu yang berbaki ni tentang buku Samudra Al-Fatihah. Buku ini Ustaz rasa adalah lebih baik penulis ini yang mendiskusikan buku beliau, kerana beliau lebih tahu apa yang hendak beliau sampaikan. Jadi Ustaz rasa baik Ustaz mengambil kesempatan untuk membaca apa yang cuba disampaikan oleh pengarang kitab ini sendiri. Jadi kalau nak baca ni pun Ustaz rasa takut masa kita tak lama dah ni. Jadi Ustaz baca je lah. Kan Ustaz akan ulas sikit-sikit je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Aku mohon perlindungan Allah dari pengaruh syaitan yang terkutuk. Aku mulai karangan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mohon pertolongan dan taufik daripadanya. Diiringi dengan doa mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah atas ikutan ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas semua keluarga, sahabat, pengikut baginda sambung bersambung sampai ke hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia sebagai makhluk yang terbaik di tengah-tengah makhluk-makhluk Tuhan yang amat banyak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sehinggakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah yang dinamakan Suratul Insan. Sebagaimana yang Allah Taala mulakan hal ata'alal insan hina min syai'an madhkura. Adakah telah datang hal ata'alal insan hina min ad-dahri? Adakah telah datang cerita tentang manusia suatu tempoh yang mana manusia ini tidak pernah disebut-sebut kisahnya. Ibnu Abbas pernah menghuraikan ayat ini dengan mengatakan, sebelum Allah Ta'ala ciptakan manusia, terlebih dahulu Allah Ta'ala telah menciptakan semua makhluk. Allah dah ciptakan malaikat, Allah dah ciptakan jin, Allah dah ciptakan bumi ini dan segala macam isinya. Maknanya binatang-binatang, pokok dan sebagainya. Manusia bukan saja tidak diciptakan lagi, belum diciptakan, bahkan disebut namanya pun tidak. Maknanya tak ada dalam list manusia ni. Sehingga tidak dicerita-ceritakan. Sehinggalah bila mana Allah ciptakan manusia, lalu Allah perintahkan kepada para malaikat agar sujud kepada manusia yang baru pertama kali diciptakan. Fafasajadu, maka mereka pun sujud, illa iblis, melainkan iblis. Maka kisah ini telah pun Allah ceritakan, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami pikul mereka di atas daratan dan juga lautan. Artinya Allah ciptakan dunia ini dan segala macam isinya, sehingga disebut anna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqal akhirah. Sesungguhnya aku ciptakan dunia ini untuk kamu manfaatkannya, baik daripada tumbuh-tumbuhan dan juga binatang yang dijadikan tunggangan untuk mengembara di atas daratan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan juga kami pikulkan mereka ini dengan ilmu yang mereka ada untuk berlayar di lautan. Mereka gunakan segala macam pokok dijadikan sebagai kenderaan, yakni kapal. Diberikan mereka ilmu, lalu mereka boleh berlayar. Tidak cukup itu, Allah jadikan manusia, mulianya manusia ini, wa razaqna minat tayyibat, dan kami rezekikan mereka dengan rezeki yang baik. Tidak seperti sebahagian daripada makhluk makan daripada benda-benda yang busuk. Tapi manusia ni Allah ciptakan yang begitu. Tak cukup dengan itu, wa faddalna ala kathirin mimma khalaqna tafdila, dan kami mengangkat, kami muliakan manusia ini dibandingkan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Demikianlah, benarlah apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Tin yang biasa kita baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Bukan sahaja dari segi apa yang dia makan, apa yang dia mereka pakai, bahkan tubuh badan manusia ini pun cukup cantik dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang Ta'ala yang lain. Itu dia. Tak cukup dengan itu, kata pengarang kitab, tetapi saban waktu manusia itu dapat jatuh menjadi makhluk yang paling rendah dan makhluk yang daripada makhluk yang terendah. Manusia apabila kufur kepada Allah, dia menjadi makhluk yang sangat hina. Sedangkan manusia ini Allah ciptakan awal lagi, dia lebih mulia daripada malaikat. Buktinya yang tadi Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Satu. Yang kedua, ketika Nabi SAW diangkat, di-mi'rajkan oleh Allah Ta'ala mengatasi malaikat Jibril alaihissalam. Dua bukti yang menunjukkan manusia mulia daripada malaikat sendiri. Tetapi bila manusia itu kufur, balhum adal kal an'am balhum adal, mereka ini seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang yang mereka sendiri tunggang ketika melayari mengembara di atas muka bumi ini. Demikianlah Allah letakkan manusia itu kedudukan yang sebegitu itu. Namun begitu Allah tak sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali pada mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah letakkan kecuali. Yang pertama sekali, manusia yang beriman dan beramal soleh yang berlaku baik, mereka tidak tergolong di kalangan orang yang rendah. Yang kedua, diletakkan setelah disebutkan manusia yang kedudukan mereka rendah, kecuali nak menunjukkan apabila manusia ini melakukan dosa, Allah turunkan mereka, Allah hinakan mereka. Tetapi setelah mereka bertaubat, Allah angkat manusia ini balik ke atas, menunjukkan bahawa kedudukan manusia, kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Al-insanul insan, manusia juga ada ketika dia terjerumus, jatuh ke lembah hina. Tetapi bila dia taubat, Allah angkat dia mereka balik. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia. Namun begitu juga, kata pengarang kitab, panca indera yang 5 serta akal fikiran yang ada pada manusia itu hanya sanggup mencakau beberapa ilmu pengetahuan yang amat sedikit dan rendah sekali. Allah berikan manusia ini kejadian yang begitu cantik. Ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada akal untuk berfikir. Namun begitu, kehebatan yang ada pada manusia adalah terbatas. Itulah yang berlaku kepada kelompok Yahudi tadi. Walaupun mereka dianggap orang yang cerdik, tetapi bila hal mengenai roh, dia pun tak boleh nak jawab. Ustaz teringat beberapa tahun yang dulu, Ustaz menjadi seorang mutawif di sebuah syarikat. Ustaz bawa satu keluarga, keluarga Profesor Dr. Muhayya. Ustaz pernah jadi mutawif, bawa dia. Jadi untuk keluarga dia masa tu, kami pergi ke Madinah dahulu, kemudian kami pergi Mekah. Dah selesai semua. Dalam perjalanan kami nak balik daripada Mekah ke airport Jeddah. Jadi Prof tanya pada Ustaz, Ustaz ketika di Malaysia Ustaz mengajar bab apa? Mana sebelum ni kami tak sempat bual pun. Buat hal Ustaz cuma tumpu kepada ibadah. Tapi masa itulah dia tanya, Ustaz masa kat Malaysia Ustaz buat apa? Jadi Ustaz pun cakap, di Malaysia saya mengajar bab roh. Banyak tempat-tempat saya mengajar bab roh yang dikaryakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Ustaz pun tanya kepada Prof, saya nak tanyalah, dalam istilah perubatan ada tak istilah roh? Roh. Dia pun diam 5 minit jugalah dia fikir. Lepas tu dia kata tak ada. Tak ada. Sebab kalau dia kata dalam sains ada dibahaskan tentang roh, kita akan tanya dia, roh pergi, kan kita akan tanya, kan. Jadi dia kata sebab sains ni dia mesti ada pembuktian, daripada gambar yang diambil ke ataupun apa jugalah. Jadi tak ada lah, istilahnya tak ada. Maknanya hebat mana pun ilmu yang ada pada manusia, hebat mana pun teknologi yang ada, bab roh dia tak boleh. Maknanya terbatas, kan? Itulah dia
gambaran bahawa ilmu manusia ini terbatas. Kerana roh termasuk dalam perkara gaib. Pengetahuan manusia hanya dapat mencakau alam benda yang amat kecil. Manusia tidak sanggup menyelidiki alam yang lebih luas di balik alam benda ini, iaitu alam yang bukan terdiri daripada alam benda. Itulah dia alam ghaib. Baik yang dinamakan alam malakut. Alam malakut ni bahasa lama. Bahasa kita dipanggil alam barzakh. Ataupun alam akhirat. Apalagi untuk menyelidiki dan menjelajah tentang Tuhan yang menciptakan seluruh alam yang luas ini, kerana Tuhan bukan hanya ghaib tetapi maha ghaib. Manusia tak boleh nak mengkaji tentang alam roh. Roh yang ada dalam badan pun dia tak boleh nak kaji. Apatah lagi roh pergi ke mana? Apatah lagi bila habisnya, bila berlakunya tiupan sangkakala. Manusia ini, semua alam ini binasa. Kullu alaiha fan, semuanya akan binasa. Yang akan kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditiupkan sekali lagi. Maka kita berada di alam akhirat. Kalau alam roh pun manusia tak boleh nak faham, apatah lagi alam akhirat, lagilah mereka tak faham. Jadi walaupun begitu, manusia tetap juga dituntut untuk kena faham juga, kena tahu tentang apa yang disebut alam ghaib, alam akhirat dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap manusia harus tahu tentang alam ghaib, baik alam malakut, yakni alam barzakh, alam akhirat, apalagi tentang Tuhan. Kerana tiap-tiap manusia setelah meninggalkan alam benda, yakni alam dunia yang fana ini, akan memasuki alam ghaib tersebut. Tiap-tiap manusia sesudah mati akan memasuki alam malakut, yakni alam barzakh. Sesudah kiamat akan memasuki alam akhirat, dan akhirnya akan menghadap Tuhan guna mempertanggungjawabkan semua gerak-gerinya selama hidup di dunia yang fana ini. Kenapa kita kena tahu juga? Sebab itulah alam yang akan kita tempuhi nanti. Setelah kita mati, kita akan masuk ke alam barzakh. Daripada alam barzakh nanti kita beralih pula ke alam akhirat, dan kemudian kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu manusia dituntut kena tahu juga. Walaupun asasnya manusia ini dia tak boleh nak faham. Asasnya manusia ini tak tercakau pikiran ke, walaupun dia orang cerdik macam ahli kitab tadi. Walaupun manusia ada teknologi baru macam sekarang ni, tetap juga ahli sains pun tak boleh nak mengkaji perihal mengenai alam ghaib tadi. Okay. Jadi kalau begitu, macam mana caranya? Manusia dah tak boleh nak faham, tapi manusia dituntut kena faham juga. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia diberitahukan segala tentang alam ghaib dan Tuhan, iaitu dengan jalan menurunkan wahyu-wahyunya dengan perantaraan para malaikat dan beberapa manusia istimewa yang dinamakan nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Sebab itulah Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala ciptakan manusia, Allah Ta'ala tahu keterbatasan akal manusia, ilmu yang ada pada manusia. Lalu Allah Ta'ala turunkan wahyu, disampaikan oleh para malaikat. Ada orang tanya, para malaikat, bukankah yang menyampaikan wahyu itu satu je malaikat Jibril? Tak juga. Pernah satu ketika disebut dalam satu hadis, pernah ketika Nabi SAW duduk dengan malaikat Jibril alaihissalam, duduk di Hijr Ismail. Satu malam Nabi duduk dengan malaikat Jibril. Disebut dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas, baina Rasulullah SAW wa indahu Jibril. Ketika Nabi SAW duduk bersama dengan malaikat Jibril, dah masuk isyak dah. Dah habis ke? Ya. Dah habis? Azan. Berlaluan azan? Okey, kita bagi laluan azan. Allahu akbar, Allahu akbar.
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل. Ketika Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril, Istami'a naqidan fawqahu, tiba-tiba baginda terdengar suatu bunyi di langit. Farafa'a Jibrilu basarahu ila sama, lalu Jibril yang berada di sisi Nabi tengok ke atas. Farafa'a Jibril basarahu ila sama. Faqala, maka dia pun berkata, siapa kata? Jibril. Hadza babun. Tu dia pintu, kata dia. Qad futiha minas sama, yang telah terbuka. Pintu langit telah terbuka. Dia kata, ma futiha qattun, dan pintu itu tak pernah buka. Qala, maka berkata periwayat hadis, fanazala minhu malakun, tiba-tiba turun satu malaikat. Dalam bahasa Arab, kalau malaikah tu maknanya banyak, kalau malakun satu. Fanazala malakun minhu malakun, maka turun malaikat. Sebahagian syarah mengatakan itu adalah malaikat yang menanggung arasy. Okey, turun. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun dan pergi kepada Nabi. Lalu sambil dia berkata, faqal abshiru bi nawrain, maka dia turun dengan membawa dua cahaya. Lalu dia beritahu kepada Nabi, wa abshiru bin nurain, bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan dua cahaya ini. Qad utitahuma, yang mana cahaya ini diberikan kepada kamu. Lam yu'tahuma binabiyyun, dan tidak diberikan kedua cahaya ini mana-mana nabi qablak, sebelum kepada kamu. Maknanya tak pernah dia bagi. Hatta Nabi Musa pun tak pernah, Nabi sebelum tu pun tak pernah. Apakah dia? Fatihatil kitab wa khawatim suratil Baqarah. Itulah dia, satu cahaya itu ialah suratul Fatihah, satu lagi cahaya ialah akhir surah Al-Baqarah. Lam yaqra harfan minha, dan tidak ada sesiapa yang membaca daripadanya, yakni satu huruf pun, illa utitahu, melainkan dia mendapat ganjaran. Itulah dia, mana menunjukkan bahawa wahyu tak semestinya datang daripada malaikat Jibril. Kadang-kadang ada malaikat lain yang Allah Ta'ala utuskan. Begitulah juga yang diceritakan, wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul itu, ada yang tertulis dan terbaca, dan ada pula yang tidak tertulis dan terbaca. Maka Allah datangkan wahyu-wahyu tadi menceritakan perihal mengenai alam ghaib, perkara hari kiamat dan perkara yang akan datang kepada semua para nabi. Dan mereka turun melalui wahyu tersebut, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Tertulis tu kitab-kitab seperti suhuf Ibrahim dan sebagainya, diberikan kepada nabi-nabi untuk nabi-nabi itu sampaikan kepada umat-umat mereka. Dan ada juga yang tidak tertulis, yang tidak diceritakan di dalam kitab-kitab. Contohnya kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ni diriwayatkan bahawa hidupnya, umurnya 950 tahun. 950 tahun, satu tempoh yang panjang. Berapa banyak yang kita tahu cerita Nabi Nuh? Tak banyak sangat, sikit je kita tahu. Kan? Sikit je, dan Quran tak banyak sangat cerita. Mana yang lain tu tidak diceritakan. Kita tahu kisah Nabi Nuh sekadar apa yang diceritakan saja. Sedangkan satu tempoh yang begitu lama. Mana ada kisah Nabi yang dikisahkan dan ada yang tidak dikisahkan. Bahkan ada Nabi yang langsung tak disebut pun, walau dia adalah seorang Nabi. Itu yang disebut sebagai suhuf. Kitab-kitab yang diberikan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Wahyu-wahyu yang tertulis dan terbaca, itulah yang dinamakan kitab-kitab suci, iaitu wahyu-wahyu yang besar dan penting.
Ada yang wahyu yang diturunkan kepada Nabi khusus untuk Nabi itu saja. Dan ada wahyu yang diceritakan kepada Nabi-Nabi yang sampai kepada kita menunjukkan peri pentingnya apa yang berlaku kepada Nabi-Nabi terdahulu. Kisah Nabi Syuaib contohnya, berdepan dengan golongan yang menipu timbangan, menipu dalam perniagaan. Itu bila dirakamkan dalam Quran, maknanya peristiwa itu akan berlaku dan berlaku hingga ke hari kiamat. Dan ada peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi, Nabi itu je dan tidak diceritakan kepada kita, maknanya kadang-kadang peristiwa itu hanya berlaku pada zaman itu je. Okey. Maka kitab-kitab suci menurut kebanyakan ahli tafsir berjumlah 104 buah. Ini tidak termasuk kitab Taurat, Injil, tak. Sebelum tu lagi sebanyak 104 buah. Tetapi semuanya sudah hilang kerana tidak terpelihara dengan baik sesudah meninggalnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang membawanya. Maknanya apabila wafatnya nabi tersebut, maka ajaran itu pun sudah tidak diamalkan lagi. Bahkan juga tidak dinafikan berlakunya penyelewengan oleh generasi kemudian. Jadi tuan-tuan jangan terkejut sekiranya ada yang mendakwa bahawa ni agama-agama jahiliah ni dulunya betul. Sebab itu ada agama-agama jahiliah mempercayai tentang hidup sesudah mati, tentang hari akhirat. Sedangkan dia bukan agama samawi pun. Sebab itu ada yang menganggapan bahawa dulunya betul, dia merupakan satu ajaran Nabi, tetapi ia telah diselewengkan generasi demi generasi. Sebab asasnya akal manusia dia tidak boleh memahami hatta bab roh ataupun hidup sesudah mati pun akal tak boleh terima, tak faham pun, melainkan ada wahyu yang disampaikan kepada mereka. Cuma bezanya berlaku penyelewengan selepas ketiadaan nabi-nabi tersebut. Boleh faham Bila berlakunya penyelewengan tersebut dan ajaran itu pun sudah tidak diamalkan ataupun aslian itu sudah diselewengkan, maka Allah Ta'ala datangkan Nabi dan Allah datangkan kitab lain pula. Seluruh isi kitab suci yang hilang itu akhirnya diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan dinamakan Taurat. Maka Allah Ta'ala panggil Nabi Musa naik ke Tur Sina, lalu Allah berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Wa ataina Musa al-kitab, lalu kami berikan kepada Nabi Musa itu Alkitab. Maka Alkitab juga nama lain bagi Taurat, di mana kitab Taurat ini menceritakan perihal yang pernah berlaku pada nabi-nabi yang terdahulu, ajaran yang pernah dilakukan, yang pernah diamalkan oleh nabi-nabi terdahulu. Maknanya kitab Taurat menyimpulkan apa yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu dan juga menceritakan peristiwa yang akan datang. Sebab tu orang Yahudi begitu berbangga bila mereka memiliki kitab Taurat. Mereka merasakan mereka lah orang yang paling cerdik tadi, yang sebagaimana yang Ustaz ceritakan kisah Yahudi dengan Nabi SAW dalam hal roh tadi. Sebab roh ni tak ada orang tahu pun. Jadi begitu. Tetapi sepeninggalan Nabi Musa AS, kitab Taurat ini pun hilang. Ini kata pengarang kitab. Dia sebenarnya bukan hilang, tetapi ia telah dibinasakan. Ketika bila? Ketika setelah kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan telah disebut oleh Allah Ta'ala dan telah dikisahkan pun di dalam surah Al-Isra, wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel di dalam kitab, yakni di dalam kitab Taurat, bahawa bumi ini, yakni bandar Baitul Maqdis ini akan dibinasakan 2 kali. Kemuncak pemerintahan Bani Israel adalah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sisi orang Yahudi, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman itu tidak dianggap sebagai Nabi, tetapi mereka gelarkan dia sebagai raja. Sebab tu dipanggil King David, raja. Memang raja pun. Bahkan ahli sejarah mengakui tentang kerajaan tersebut dinamakan kerajaan Judea. Yang ini kerajaan Yahudi. Memang kerajaan. Dia ada tentera, dia ada mahkamah, dia ada pengamal-pengamal perundangan dan sebagainya. Memang ada pun kerajaan. Di zaman Nabi Sulaiman lagi pun dah ada. Mana dia merupakan suatu kerajaan. Di zaman Nabi Sulaiman pernah berlaku di kalangan ahli Yahudi ni, dia tidak mengamalkan ajaran kitab Zabur dan juga Taurat. Apa yang mereka lakukan? Ia mengamalkan sihir. Yahudi dah mengamalkan sihir, sedangkan sihir ini telah ditentang sejak di zaman Nabi Musa alaihissalam.
Tidak cukup dengan itu, mereka telah menulis amalan sihir di dalam kitab kepunyaan mereka. Sebahagian tafsir mengatakan dibantu oleh jin yang mencuri rahsia langit, lalu mereka tulis amalan-amalan ritual sihir tersebut. Hal ini telah diketahui oleh Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman telah merampas buku tersebut, buku sihir tersebut, dan disimpan dalam kotak dan letakkan di bawah singgah sananya, yakni di bawah kerusi pemerintahannya. Antara mukjizat Nabi Sulaiman, jin dia tak boleh rapat. Bila datang dekat, dia akan terbakar. Adapun di kalangan manusia, apabila didapati cuba mengambil buku tersebut, mereka akan dihukum dengan hukuman mati. Setelah kewafatan Nabi Sulaiman, mereka ceroboh dan mereka mengambil balik buku tersebut dan mereka mengamalkan sihir tersebut. Mereka membelakangkan ajaran kitab Taurat, mereka mengamalkan sihir. Tidak cukup dengan itu, mereka tuduh Nabi Sulaiman ini mengamalkan sihir inilah yang menyebabkan mereka, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan yang luar biasa. Tuduhan mereka ini dijawab oleh Allah Ta'ala. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ustaz tak cadang nak upas tu sebab panjang. Dan ni ceramah kita jadi panjang. Kita dah habis masa ni. Dah waktu kecemasan ni. Ustaz pun dah cemas ni. Bila nak habis ni? Kan? Dan dah buat pertama kali datang. Lepas tu nak lajak-lajak pula kan. Ini tak habis lagi ni. Jadi Ustaz ringkaskan dah. Ringkas ceritanya, mereka tak mengamalkan apa yang diajar dalam kitab Taurat. Mereka mengamalkan sihir. Sihir ni pula, kalaulah orang biasa-biasa buat, dia tak ada jadi hal. Tetapi yang mempelopori ialah di kalangan ahli kitab sendiri. Orang dia anggap pandai ni dalam agama ni, dia mengamalkan sihir, jadi yang lain mudah ikut. Itu yang menjadi masalah. Asbab daripada itu, Allah murka. Lalu Allah datangkan satu hamba Allah, yakni kerajaan Babylon, tentera Babylon, menyerang dan memusnahkan bandar yang pernah dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Hancur semua bandar tersebut. Bila dah hancur, tak cukup dengan itu, 70,000 dijadikan tawanan. Kitab Taurat dibakar, habis dibakar tu. Dan ada sebahagian mereka dibunuh. 70,000 dijadikan tawanan, dibawa ke Babylon untuk dibangunkan bandar Babylon. Sebagaimana kemahiran mereka mendirikan bandar Batu Maqdis, kemahiran mereka juga digunakan untuk membangunkan Babylon. Maka terjadilah apa yang disebut sebagai bandar tergantung Babylon. Itu zaman kemuncak Babylon. Dan kisah ini telah Allah rakamkan dalam Al-Quran, kisah bagaimana ada seorang lelaki yang bernama Uzair. Sebagian tafsir mengatakan Uzair. Dia orang yang menghafaz kitab Taurat. Dia datang daripada luar nak masuk ke bandar Batu Maqdis, diberitahu bahawa bandar tersebut dah kena serang. Separuh daripada populasi ini telah mati, pupus, dibunuh dan ditangkap. Bangunan yang begitu hebat hancur. Dan Uzair ni masuk. Dia datang tu waktu dengar cerita tu waktu malam. Dan sesiapa yang memiliki kitab Taurat akan ditangkap dan kitab Taurat akan dibakar. Sebelum dia masuk, dia bungkus Taurat tu, dia simpan dulu. Lalu kemudian dia pun masuk. Dan dia masuk dalam waktu duha. Dia masuk, dia terkejut. Binaan yang sebelum ni, dia datang, binaan Nabi Sulaiman yang begitu hebat. Yang Allah Ta'ala sebut, maharib wa tamathil. Binaan dia besar-besar, memang hebat. Hancur. Lalu sehingga kan menyebabkan Uzair ni terduduk. Tengok je, terduduk. Macam mana Tuhan nak menghidupkan balik bandar yang dah mati ni? Tak mungkin boleh hidup. Bangunan dah hancur, populasi dah tak ada, pakar dah tak ada dah. Lalu Allah matikan dia. Allah matikan Uzair selama 100 tahun. Kemudian tu baru Allah hidupkan balik. Kisah itu kita akan sambung pada perjumpaan kita yang akan datang. Bila Allah Ta'ala alam lah. Sebab hari ni pun ganti orang je. Kan? Kita apa? Kita kisahkan ni. Kisah cerita, senang cerita, Taurat ni pun ketika dia dibangkitkan, ditunjukkan balik Taurat. Memang Taurat ini ada di kalangan orang Yahudi, ada. Tetapi seringkali di kalangan Yahudi ini menyeleweng ajaran kitab Taurat. Ia dibuktikan di zaman Nabi SAW. Pernah satu ketika Nabi SAW bersama dengan sahabat, duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi bunyi pelik, ada bunyi riuh. Nabi pun terdiam. Sahabat di kalangan Muhajirin terkejut. Tetapi tidak di kalangan Ansar. Ansar ni dia biasa, dia jadi tuan, dia dah tahu dah.
Lalu Nabi tanya kenapa? Oh, ni sebab ni ada 2 orang pasangan ni berzina, maka mereka dihukum dengan dicontengkan muka mereka dan diarak di seluruh bandar. Nabi rasa ni tak betul ni. Nabi Musa tak akan ajar macam ni. Lalu Nabi pergi jumpa ahli kitab tersebut. Jumpa, ni kenapa ni? Lalu ahli kitab tu kata dia ni melakukan kesalahan sekian-sekian, maka dihukum. Lalu mereka mengatakan, mereka mentegaskan bahawa kami berhukum dengan apa yang diturunkan dalam kitab Taurat. Lalu Nabi kata buka. Nah, dia buka. Memang dia buka pun. Dia pun baca. Dia baca separuh dan sebahagiannya ditutup. Muncullah di kalangan sahabat yang boleh membaca kitab Taurat. Lalu minta supaya mereka alihkan tangan yang ditutup tu, ternyata mereka menyeleweng. Tu dia. Okey. Settle lah benda tu. Jadi nak ceritakan seleweng lah. Yang benar pun mereka seleweng. Ada lagi penafsiran. Satu kitab Taurat, ada satu lagi kitab Talmud. Talmud ini ialah tafsiran kepada kitab Taurat. Talmud ini yang ditulis oleh rabai-rabai. Dan dalam Talmud inilah yang mengatakan bahawa Yahudi lebih baik daripada kaum Gharim, yakni kaum yang bukan Yahudi. Dia kata Yahudi adalah bangsa terpilih, yang bukan Yahudi daripada bangsa yang hina, dia kata. Sebab tu seorang hakim Yahudi apabila dia membicarakan 2 orang, satu yang bersalah tu sebenarnya Yahudi, yang dituduhnya yang bukan Yahudi, dia mesti menangkan Yahudi itu walaupun Yahudi itu di pihak yang salah. Itu ajaran mana? Kitab Talmud. Kitab Talmud ni lah kesan daripada penyelewengan yang dilakukan oleh Yahudi. Baik. Kemudian itu apa yang berlaku? Sebab itulah Allah Ta'ala turunkan Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dan kepada baginda lah diturunkan kembali semua isi kandungan Taurat yang telah diselewengkan itu, yang telah dihilangkan itu dan dinamakan sebagai Injil. Maka datangnya Nabi Isa untuk apa? Musaddiqan lima baina yadayhi. Datang untuk membenarkan apa yang ada di tangan mereka, yakni apa yang ada di tangan mereka itu kitab Taurat. Kedatangan Nabi Musa menguatkan lagi apa yang ada di tangan. Maksudnya Yahudi ni walaupun kitab Taurat itu betul ada di tangan dia seleweng. Jadi datangnya Nabi Isa nak memaksa supaya Yahudi ni ikut balik apa yang diajar dalam kitab Taurat. Itu. Contohnya pernah satu ketika Nabi Isa ni dia masuk ke pasar di Baitul Maqdis. Dia terbalikkan pasar-pasar tersebut. Kerana apa? Kerana di waktu itu peniaga-peniaga menipu dalam timbangan. Menipu dalam timbangan, ia pernah berlaku zaman Nabi Syuaib. Terbalik kan. Jadi menyebabkan pemerintah di waktu itu Yahudi ni, pemerintah ni punya Yahudi, kerajaan ni punya, hakim punya Yahudi rasa tercabar. Lalu mereka ingin menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah angkat Nabi Isa. Tak cukup dengan itu, mereka memburu pengikut-pengikut Nabi Isa. Tak cukup itu, dia hina pula kepada pengikut Nabi Isa bahawa Nabi Isa itu sebenarnya anak zina. Jadi yang mengikut Nabi Isa ni dia mesti pertahankan habis-habisan. Mula dia menganggap sebagai Nabi, lama-lama berlaku penyelewengan, diangkat Nabi Isa itu sebagai dewa. Kan? Itulah dia. Ringkas lagi. Sebenarnya panjang cerita dia, tapi Ustaz pasal potong-potong. Tak tahulah tuan-tuan faham ke tak faham. Kalau tak faham, buat faham je lah. Sebab kita pun tak ada masa dah nak bahagi faham ni. Tuan-tuan fahamkan je lah. Yang tu je. Baik. Maka Allah Ta'ala utuskan. Maka Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada baginda diwahyukan Allah kembali semua isi kitab-kitab suci yang telah hilang itu dan dinamakan Al-Quran dan juga Al-Furqan. Dan kitab suci Al-Quran ini adalah kesimpulan daripada semua kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Quran ni menyimpulkan semua yang ada dalam kitab Injil, apa yang ada dalam kitab Taurat dan juga semua kitab-kitab yang ada yang terdahulu. Itu. Al-Quran terdiri daripadanya 114 surah. Terbahagi kepada 6,236 ayat. Seluruh ayat dari 6,236 ayat ini disimpulkan kepada oleh Allah Ta'ala kepada satu surah yang dinamakan dengan Suratul Fatihah. Okey. Jadi surah Al-Fatihah adalah kesimpulan seluruh isi Al-Quran
atau kesimpulan seluruh kitab-kitab suci. Mana Al-Quran tu, kalau tuan-tuan nak tahu apa isi kandungan Al-Quran, sebenarnya baca pada surah Al-Fatihah. Ataupun dengan makna yang lain, kita ada satu buku, kita nak tahu apa yang ada pada buku, tuan-tuan buka. Jadi isi kandungan ada bahagian muka surat bab pertama, lepas tu muka surat yang 20 pula bab yang kedua, 50 pula bab yang ketiga. Jadi bila kita baca semua tu, kita tahu, oh, kitab ni nak cerita hal tu. Jadi begitu juga Al-Fatihah ialah kesimpulan daripada ataupun menggambarkan apa yang ada pada Al-Quran. Al-Fatihah ada mempunyai 7 ayat. Dalam mazhab Syafi'i dimulakan dengan bismillah. Adapun mazhab-mazhab lain bermula dengan alhamdulillah. Baik, kita mulakanlah. Kita mazhab Syafi'i, kita mulakan bismillah. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia ada 7 ayat. Maknanya 4/7 mencerita perihal mengenai Allah. 4/7 menceritakan perihal mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Quran duk cerita sebenarnya yang banyak-banyak tu cerita tentang Allah. Ada pun cerita-cerita para nabi, orang soleh, orang baik, ganjaran yang mereka dapat. Allah nak gambarkan orang yang baik apa dia yang mereka dapat. Mereka dapat ganjaran. Mereka yang kufur dia azab neraka. Bagaimana Allah menolong para nabinya, bagaimana Allah membinasakan mereka yang menentang para nabi seperti Firaun dan sebagainya. Semuanya berbalik, kalau kita simpulkan, nak cerita pasal Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau kami sembah dan hanya pada engkau kami minta pertolongan. Hanya 1/7 itu menceritakan tentang ibadah. Rupanya dalam Quran tak banyak sangat cerita ibadah. Wa aqimus solah, dirikanlah solah. Idza kuntum ila solah faghsilu wujuhakum. Apabila nak mendirikan solah, hendaklah kamu basuh muka. Yani hendaklah kamu berwuduk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, difardukan kamu berpuasa. Maknanya tak banyak dalam tebal Quran tu, hanyalah beberapa ayat yang menceritakan, ataupun kalau kita himpunkan semua, hanyalah 1/7 daripada Al-Quran tu nak menceritakan tentang ibadah. Dan selebih itu diakhiri dengan doa. Bahawa setiap ibadah yang kita lakukan memang antara waktu yang paling mustajab itu ialah terletak di hujung ibadah. Contohnya ketika kita solat, sebelum kita memberi salam, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sehingga kan Nabi pernah menyebut, iza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwaz billahi min arba'in. Apabila kamu telah selesai membaca tasyahud sebelum memberi salam, hendaklah kamu berdoa dalam 4 perkara. 4 perkara ni menyeliputi semua, iaitu minta lindung Allah Ta'ala daripada azab kubur. Yang kedua, minta lindung Allah Ta'ala daripada azab api neraka. Yang ketiga, minta lindung Allah Ta'ala daripada fitnah, ujian hidup dan ujian mati. Dan yang keempat, minta kepada Allah Ta'ala agar berlindung daripada ujian fitnah dan Masihud Dajjal. Sebenarnya 4 ni dah meliputi semua dah. Dan diletakkan di mana? Di akhir ibadah sebelum kita memberi salam. Rupanya kita dituntut melakukan ibadah, tetapi pada masa yang sama jangan lupa di hujung nanti minta doa. Sebab tu orang yang dimustajabkan doa ialah orang yang berpuasa. Ketika bila hina yuftir, ketika dia nak berbuka puasa. Ketika dia berpuasa tadi, ketika dia nak buka, itulah waktu yang paling mustajab. Bahkan kalau kita tengok, kita tawaf, sa'i, ke tawaf tu, dan akhir tawaf tu kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Diminta doa, kita doa apa? Tetapi doa yang paling penting ialah terletak di hujung tadi. Begitu juga dengan hari Jumaat, Allah berikan kemuliaan dia, tetapi waktu yang paling mustajab ialah waktu selepas asar. Waktu yang mustajab sebelum masuknya waktu maghrib, itulah waktu yang paling mustajab Allah doa. Okey, ringkas lagi lah. Okey. Sebab itulah sikit lagi lah sikit. Seminit. Kalau seminit tak habis, tuan-tuan buat saf je lah. Kan, tu Ustaz faham dah habis masa dah tu. Okey, sikit lagi Jadi surah Al-Fatihah adalah kesimpulan seluruh isi Al-Quran dan kesimpulan isi seluruh kitab-kitab suci dan kesimpulan seluruh ajaran semua nabi-nabi dan rasul-rasul, atau kesimpulan semua ajaran semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sebab itulah gerangan surah ini dinamakan Allah surah Al-Fatihah, pembuka. Daripada perkataan pembuka tadi timbulnya miftah, kunci. Jadi tuan-tuan nak tahu kunci semuanya, khazanah keseluruhan ni terletak pada surah Al-Fatihah. Tu kunci dia. Lepas tu tuan-tuan nak rawat ke apa semua, tak kisah, tapi jangan tinggal Fatihah. Walaupun kita dianjurkan baca 3 ku dan sebagainya, awal surah Baqarah, akhir surah Baqarah, tapi Fatihah jangan tinggal. Sebab nak mula mesti Fatihah dulu. Sebab itu kunci dia.
Sebab membaca Fatihah meliputi pada keseluruhan Al-Quran. Tu dia. Tapi syaratnya kena faham. Kalau kita tak faham, tak boleh. Dia kena faham. Sebab itu pernah berlaku di zaman sahabat, ada orang sakit di waktu itu, ketua kepada satu kabilah tu sakit. Panggil dukun, tak boleh nak ni. Lantas dia apa? Minta satu malam datang, minta tolonglah rawat. Dia pun tak tahu nak baca apa pun. Dia baca Fatihah. Sembuh orang tu. Sebab orang ni dia faham apa itu Fatihah dan dia yakin apa yang dikandungkan dalam Al-Quran tu, dalam surat Al-Fatihah tersebut. Okey. Terusnya. Atau juga dinamakan Ummul Kitab, kitab induk. Mana tidaknya Al-Quran menghimpunkan semua kitab-kitab terdahulu dan lain-lain nama yang akan kita bentangkan nanti. Kemudianlah dan itu pula lah sebab gerangannya kenapa surah ini dibacakan tiap-tiap sembahyang, baik solat wajib maupun solat sunat, dan tidak sah solat bagi orang yang tidak baca surah ini. Dan kunci kepada solat adalah pada surah Al-Fatihah, kerana hanya pada surah Fatihah itu berlaku komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, wasilatul abdi ila rabbi. Sebab setiap ayat yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berlaku komunikasi. Sama ada melakukan solat fardu ataupun solat sunat. Lagi banyak solat yang dilakukan, maka lagi banyak dia berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Kerana solat wajib itu saban hari berjumlah 17 rakaat, 2 rakaat waktu subuh sehinggalah isyak 4 rakaat. Maka setiap orang mukmin membaca surah Al-Fatihah ini paling kurang pun 17 kali sehari semalam. Tetapi di samping solat wajib, mereka juga melakukan solat-solat sunat yang banyak macam sekali jumlahnya. Jumlah ini mereka baca sampai 60 atau 70 kali sehari, termasuk lepas solat dan sebagainya. Termasuk juga zikir tadi, tahlil tadi yang kita baca. Cubalah jumlahkan berapa kali surah ini kita baca dalam seumur hidup hingga kita mati. Hal ini pasti menunjukkan keagungan dan kehebatan surah Al-Fatihah ini, dan adalah amat menyedihkan dan menghairankan sekali bila kita baca surah ini beribu-ribu bahkan mungkin berjuta-juta kali dalam hidup kita, tapi kita tetap tak faham akan isinya dan kita tetap tidak mempelajari isi dan kandungan surah ini. Sebab itulah kata pengarang kitab, kita karangkan dengan tujuan menggali sedalam mungkin, menjelajah atau menyelami sejauh mungkin akan samudra Al-Fatihah ini yang maha dalam, maha luas ini, untuk menambah iman dan khusyuk kita terhadap semua persoalan yang dikandungkannya. Kepada Allah jua, kata pengarang kitab, kepada Allah jua kami mohon taufik dan hidayahnya. Amin. Surabaya 19 Julai 1965. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak kerana tuan-tuan setia mendengar sampai habis. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah yang silap adalah kelemahan dosa sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fanattabi'na ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.